Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu kita sekali lagi untuk membincangkan tata bahasa asas bahasa Arab, dan kita sekarang di pertemuan yang ke-74 dan di pelajaran yang terakhir, iaitu pelajaran 13, di mana kita insya-Allah akan menganalisa teks yang tidak berbaris ya. Jadi objektif dia ialah untuk memahami teks yang tidak berbaris dari aspek makna dan juga bacaannya lah. Jadi kita dah buat sebelum ni, sebelum latihan amali pertama ni kita dah buat yang mempunyai jadual, jadi ada garis pandu semualah. Jadi mudah-mudahan 12 contoh ni akan memberi kita sikit sebanyak gambaran bagaimana kita hendak membaca teks yang sebenarnya, iaitu menjadi objektif yang utama dalam pembelajaran bahasa Arab, iaitu mampu membaca teks yang tidak berbaris dan memahami maknanya dengan menggunakan kamus. Kerana kita kalau ada kamus, patutnya begitulah. Apa sahaja teks yang diberi pada kita, kita boleh baca dan kita boleh tahu maknanya. Baik, kita akan teruskan perbincangan di muka surat 155. Jadi di sini latihan amali yang pertama, iaitu analisa dan terjemahkan ayat-ayat berikut. Jadi nak ingat sekali lagi, iaitu syarat pertama untuk mengetahui membaca teks, apa sahaja teks lah, sebenarnya tahu makna tiap-tiap perkataan. Kalau kita dah tahu makna tiap-tiap perkataan tu, tak ada masalah lah. Kita boleh agak, walaupun struktur bahasa Arab beza sikit kadang-kadang, asing sikit, tapi kita boleh agak dah apa makna sesuatu ayat itu. Dan kalau kita tak tahu macam mana nak sebut perkataan ni, kerana kita belum pernah menghafal ataupun menjumpai perkataan tersebut, kita perlulah rujuk pada kamus. Dan untuk merujuk pada kamus, kita kena tahu 3 huruf dasarnya. Dan untuk mengetahui 3 huruf dasar ni, kita terpaksa menghafal. Carta ni, kita mesti menghafal semua ni supaya kita jumpa satu perkataan nanti, kita dapat agak dia di mana. Daripada kumpulan pertama ni, 3 huruf saja. Jadilah kumpulan kedua ditambah 1 huruf, dan bentuk-bentuknya berbeza, dan kita harus mengetahui lah bentuk umumnya bagi setiap-tiap kumpulan dan tiap-tiap wazan tu. Sebagai contoh untuk mengingatkan semula, kalau kumpulan kedua sampai keempat ni, kata kerja sedang berlaku dimula dengan ya ataupun pengganti-penggantinya, pecahannya, tetapi ya ni dibariskan baris depan. Kita lihat ni yufa'il, yuf'il, tapi yang lain ya itu berbaris atas. Itu gambaran umum lah yang kita pun telah bincangkan sebelum ni. Dan gambaran umum juga, kumpulan yang kedua sampai ke-10, kata pelakunya dan yang dilakunya dimulai dengan mim baris depan. Ini semua mim baris depan. Mufa'il, mufa'al, ini mufa'il, dan sampailah mustaf'il. Dan gambaran umum dia juga, beza di antara pelaku dan yang dilaku ialah bahagian ain itu. Kumpulan kedua sampai ke-10, bahagian ain tu kalau di baris bawah, dia ialah pelaku. Kalau di baris atas, dia ialah yang kena buat. Ini dari segi kata nama. Jadi, mufa'il, orang yang membuat sesuatu. Mufa'al, benda yang kena buat. Mufa'il, orang yang membuat sesuatu ataupun yang membuat sesuatu kata kerja. Kalau mufa'al, yang kena buat. Jadi, gambaran umum ni diharap dapat membantu kita untuk menghafal 50 wazan ni. Kerana kalau kita jumpa satu perkataan yang tidak berbaris nanti, kita boleh agaklah dia di mana kedudukan dia. Jadi selagi tak dapat gambaran begitu, selagi kita tidak menghafal dan tak dapat untuk mengagak satu perkataan yang tidak berbaris itu mana kedudukannya, kita susahlah nak cari kata 3 huruf dia. Dan itu perlulah kita baiki untuk menghafal, ambil usaha untuk menghafal wazan-wazan yang bermula daripada yang kumpulan pertama sampailah ke 10. Dan kita seelok-eloknya menghafal contoh, satu contoh daripada semua wazan ni. Jadi untuk memudahkan itu sebagai
cara kita gunakan kata terbitan. Itu yang dikatakan ayat 1000 wazan. Ayat 1000 wazan tu maksudnya kata terbitan ni daripada fi'al dengan taf'il telah ada dalam bahasa Melayu yang kita gunakan. Jadi kalau kita lihat contoh ataupun dalam buku memang ada, dah ada disenaraikan ataupun dah ada ditulis, iaitu ayat 1000 wazan ni dengan contoh-contohnya di sini ya. Kalau nampak dalam paparan ni, di dalam buku memang dah ada di muka surat 206. Jadi boleh kita hafal ni dululah. Sementara untuk sebagai teknik untuk menghafalkan semua 50 wazan tu. Jadi yang pertama amal. Jadi kita perluaskanlah dengan amil, ya'mal, amil, ma'mul dan amal. Amal ini bahasa Melayu juga dah gunakan, beramal dan sebagainya. Kemudian tabligh, kemudian jihad, mujahadah. Jadi kita perluaskan lagi. Kalau tabligh tu kita perluaskan. Kumpulan kedua balagh, yuballigh, muballigh, mubalagh, tabligh. Dan kita menghafal wazan dia juga fa'al, yufa'il, mufa'il, mufa'al dan taf'il. Jadi ini sebagai satu contoh. Jadi kalau kita jumpa perkataan-perkataan lain, nanti kita tahulah dekat mana kita nak kias. Jadi ayat 1000 wazan ni digambarkan oleh ungkapannya. Siapakah dia orang yang beramal? Amal tu ialah kata terbitan bagi amil, ya'mal, amil, ma'mul dan amal. Dia ialah seorang yang melaksanakan tabligh. Tabligh tu ialah taf'il. Jadi bolehlah dia buat ya. Balagh, yuballigh, muballigh, mubalagh, tabligh. Dan berjihad serta bermujahadah. Ini dua wazan yang digunakan untuk kata terbitan kumpulan yang ketiga. Jadi jihad iaitu fi'al, mujahadah iaitu mufa'alah. Bolehlah kita perluaskan dengan kata kerja telah berlaku. Ini ya. Telah berlaku, jahad sedang berlaku, yujahid pelaku, mujahid yang dilaku, mujahad, dan kata terbitan dia jihad ataupun mujahadah. Dan seterusnya ini rasional dibuat ayat 1000 wazan ni supaya kita diharapkan ia memudahkan kita menghafal 50 wazan ni. Jadi kalau kita dah biasa sebutan ni amal, tabligh, jihad, mujahadah, Islam dan sebagainya, tamadun, takaful, insyirah, intiqad dan istighfar, diharapkan kita perluaskan dengan menghafal wazan-wazan menunjuk kepada kata telah berlaku, sedang berlaku, pelaku, yang dilaku. Yang kita telah hafal itu ialah kata terbitan. Jadi itu fungsi dia. Jadi kalau kita kembali pada kita punya perbincangan ya. Jadi kalau kita jumpa satu perkataan, sepatutnya kita tahulah. Jadi kita dapat gambaran umum tentang wazan yang 50 ni. Ciri-ciri ataupun persamaan di antara tiap-tiap wazan tu. Ya, seperti kata pelaku dan yang dilaku dimulakan dengan mim, kecuali yang pertama lah. Yang pertama ni dia induk, dia lain sikit lah. Jadi kita boleh dapat gambaran umum. Dan begitu juga kalau kata terbitan bagi kumpulan pertama ni dia banyak sangat. Jadi terpaksa kita rujuk pada kamus untuk mengetahui bagaimana bentuknya. Tapi kata terbitan kumpulan kedua sampai kumpulan ke-10 ni dia lebih kurang sama je. Dan ini ditambah dengan kalau ada 3 huruf dasar tu ialah huruf lemah ataupun hamzah. Itu satu lagi lah, satu proses lagi untuk memantapkan lagi ayat ataupun wazan yang 50 ni. Bagaimana kita hendak menangani teks yang tidak berbaris, kerana apabila kita jumpa satu perkataan dia memang tak boleh tidak lah. Dia termasuk dalam salah satu daripada 50 ni ataupun pecahannya ataupun pelajaran 12 iaitu ada wazan-wazan yang lain yang tidak berkaitan sangat dengan wazan 5, iaitu menunjukkan tempat, menunjukkan masa, menunjukkan alat, menunjukkan sifat berterusan dan sebagainya. Bolehlah kita rujuk insya-Allah di pelajaran ke-12. Jadi kita ke pelajaran ke-13 kita ni dan kita akan teruskanlah perbincangannya bagaimana nak baca teks ni dengan mantap dan yakin. Baik, yang pertama di antara kalau kita tak tahu makna perkataan, kita kena tahu 3 huruf dasarnya supaya dirujuk pada kamus. Tapi kita carilah dulu perkataan yang kita dah hafal, yang tidak ada kaitan ayat yang tidak ada kaitan dengan wazan 5 tu. Jadi kalau kita lihat satu persatu, yang pertama ni ana, saya lah kan. Inilah kemungkinan kita nak cari apa wazan dia, nak sebut macam mana ni berdasar pada wazan tu.
Kemudian yang ni pun sama juga, nak kata apa, balqa ke, nak kata bilaqa ke, nak kata buluqa ke, itu paksalah kita menggunakan ilmu yang dah ada dan juga wazan yang telah kita hafal. Jadi nampak gaya ni ada B ni kemungkinan lah. Pandangan pertama, kemungkinan ni maknanya B ni dengan. Macam bismillah ni dengan sesuatu lah. Jadi saya sesuatu dengan. Ni dengan lah ni, B dengan. Jadi inilah dia masalah nak cari. Apa makna dia? Kena tahulah 3 huruf ni supaya kita tengok dalam kamus. Kemudian perkataan seterusnya, sadiqi. Ini sepatutnya perkataan yang biasa. Sadiqi kawan saya. Sadiq, sadiq kawan saya. Ya ni menunjukkan saya. Sadiqi, kitabi, baiti. Contohlah dia punya contoh-contoh yang lain. Kemudian ams. Ams ialah perkataan yang kita hafal saja. Dia menunjuk kepada makna semalam. Sebutan ringkasnya ams. Matikan saja. Tapi kalau ditulis amsi, sin ni bagi bawah dan dia tidak berubah. Baik, fi pun kita dah tahu maknanya dalam dan perkataan ini ialah perkataan kata nama yang tidak ada kaitan dengan wazan 5 iaitu qaryah. Qaryah ni ialah kampung. Dia buka dalam kamus, tengoklah makna qaf, ra, ya, ta marbutah. Dia kena agak-agak lah mana agaknya 3 huruf entry yang kita nak cari. Biasanya kalau ada ta marbutah dia ialah tambahan. Macam ustaz, ustazah, ada ta marbutah tambahan. Jadi 3 huruf asalnya ialah qaf, ra, ya. Carilah dalam kamus, insyaAllah jumpalah makna qaryah itu. Baik, jadi sekarang ni dah tahu saya sesuatu dengan sesuatu sahabat saya semalam di kampung. Ini makna yang sekali lalu kita dah nampak sikit. Jadi ada beberapa perkataan yang perlu kita selesaikan. Ini macam mana nak sebut ni? Jadi kalau kita dah hafal maknanya, kita boleh sebut dengan mudah lah. Ini masrur. Masrur, sebutan dia masrur. Jadi masrur ni mana kedudukan dia? Jadi kita kena, kalau kita dah hafal 50 wazan tu, kita akan nampak lah satu persatu di mana kedudukan dia supaya kita cari 3 huruf asalnya. Jadi kita tulis di sini sebagai latihan. Masrur. Jadi mana agaknya masrur ni? Mana agaknya dalam semua wazan? Dia mula dengan mim ni. Dia mula dengan mim. Jadi sekali pandang kalau kita dah hafal fa'al, yaf'al, fa'al, maf'ul, kita nampak dah. Ini masrur, maf'ul. Yang lain tak kena mufa'al ataupun mufa'il. Tak ada pun begitu bentuk mim, sin, ra, waw, ra ni. Jadi tak kenalah di antara wazan-wazan lain ni. Jadi inilah dia wazan dia, iaitu maf'ul, iaitu masrur. Apa makna masrur? Kena tahulah 3 huruf asalnya, iaitu fa, ain, lam. Jadi di sini sin, ra, ra. Dah tahu dah 3 huruf asalnya, sin, ra, ra. Kita buka kamus. Buka kamus yang ada di sini, kamus elektronik. Jadi kita boleh search terus sin, ra, ra. Dah jumpa, kita klik dia dan tengoklah apa makna yang paling sesuai. Jadi sin, ra, ra ni kalau nampak di paparannya, iaitu ada 2 ra sebenarnya, tapi oleh kerana ra tu sama, jadi disabdukan sarra. Kemudian yu ni menunjukkan wazan telah sedang berlaku dia ialah yaf'ul. Jadi yasrur. Oleh kerana dia 2 huruf akhir ni sama, dia tak sebut yasrur, dia sebut yasurru. Ini pun satu yang kita kena tambah lah, walaupun dah disentuh sedikit, tapi kita kena ulang kaji sikit supaya kita tahu sebutan dia bagaimana. Yu melambangkan kata sedang berlakunya yaf'ul. Jadi asalnya yasrur, dia menjadi yasurru. Dan dalam kurungan ni ialah kata terbitan dia. Surur boleh, tasirrah boleh, masarrah boleh. Dan apa maknanya? Sarra yasurru, to make happy, untuk membahagiakan, menggembirakan. Untuk menggembirakan lah. Yasurru. Dan seterusnya lah, tengok makna-maknanya. Jadi sekarang ni setelah kita tahu wazan 5 tu, yang pertama ni kita boleh bentuk lah. Jadi sarra, di sini sarra yasurru, kemudian sarir, sepatutnya begitu, tapi ada 2 ra tu dia sebut sarrun. Jadi ini memang tambahan lah. Kemudian masrur. Apa makna masrur yang kena buat?
Jadi kalau sarra makna yang menggembirakan, jadi masrur yang digembirakan. Itulah makna literalnya. Dan kata terbitan ni ialah kegembiraan ataupun pengembiraan. Tengoklah ayat ni macam mana nak diterjemahkan. Tapi yang sekarang ini kita tahu iaitu masrur yang digembirakan. Jadi kita lihat balik ayat kita tadi. Jadi saya yang digembirakan. Jadi maksudnya apa? Jadi kita kena tahu bahasa Arab. Kalau literalnya makna begitu, sebenarnya bahasa Melayu makna saya gembira. Itu je. Tapi makna saya gembira, kalau bahasa Arab tu ada makna saya digembirakan. Begitulah dia punya bahasa dia ataupun cara makna tu disampaikan. Ada juga perkataan lain digunakan bukan bermaksud saya digembirakan, saya gembira pun ada juga, farih dan sebagainya. Tapi dalam konteks ni dia gunakan perkataan yang merujuk pada makna saya yang digembirakan. Okey, dah tahulah saya yang digembirakan dengan apa ni? Jadi kita kena, kalau kita dah hafal wazan-wazan 50 ni, kita tahulah dia di mana. Cuba kita check balik. Baik, kita tengok lam, qaf, alif, hamzah. Jadi ini kemahiran yang perlu dikuasai. Lam, qaf, alif, hamzah. Lam, qaf, alif, hamzah. Di manakah dia di antara wazan 50 ni yang bentuk dia begini? Jadi kalau kita dah hafal, kita boleh, kita automatik. Tapi kalau kita tidak hafal dengan mantap, kita terpaksa gunakan carta ni untuk melihat. Tapi kalau kita dah hafal kumpulan ketiga ni, kita boleh sebut fa'al, yufa'al, mufa'al, mufa'al, fi'al. Kita nampak dah sebutan dia. Fi'al. Jadi sama je bentuk dia. Ini lain dah. Mufa'al lah, lain dah, tak kena dah. Ini 1, 2, 3, 4 huruf ni. Jadi ini fi'al yang paling sesuai. Kalau taf'il tak kena. If'al pun tak kena. Dia ada hamzah di awal. Kalau tafa'ul pun tak kena. Jadi itulah maksudnya. Kalau kita dah hafal dengan mantap ni, kita akan nampak lah. Ini sebutan dia ialah fi'al, iaitu liqa'. Liqa' ni apa maknanya? Cari dalam kamus. Dah tahu 3 huruf ni, kita cari dalam kamus. Jadi sebutannya dulu, liqa', iaitu kata terbitan. Jadi kita lihatlah. Liqa', cari dalam kamus, lam, qaf, hamzah. Ataupun kalau ada hamzah pada satu perkataan, kemungkinan dia diubah daripada huruf waw ataupun ya'. Itu ilmu kaedah yang kita kena tahulah. Dan kalau kita ada pengalaman ni, insya-Allah lain kali kita jumpa perkataan sebegini, kita boleh nampaklah asal dia bagaimana. Jadi ini adalah kumpulan ketiga, iaitu liqa', nak cari dalam kamus lam, qaf, hamzah ataupun lam qaf ya ataupun lam qaf waw. Jadi kita lihat pada kamus dan kita terus cari lam, qaf, hamzah dulu. Tak ada. Okey, lam, qaf, ya. Ada di sini. Kita klik lam, qaf, ya. Dan kita nampaklah ni makna-makna bagi kumpulan pertama. Dan yang kita nak cari sekarang ni kumpulan yang ketiga. Ini kumpulan ketiga. Ini. Dalam kamus ketiga ni tulis ni. To meet. To meet. Untuk bertemu. Jadi kalau kita sebut kumpulan yang ketiga, kata kerja telah berlaku ni, telah bertemu lah maksudnya. Laqa, fa'al. Kalau kita lihat sini dalam carta ni, telah bertemu, laqa. Kalau sedang bertemu, yulaqi. Kalau orang yang bertemu, mulaqin. Kalau yang dipertemukan, mulaqan. Kalau pertemuan, barulah dia punya kata terbitan. Fi'al iaitu liqa'. Liqa' bermakna pertemuan. Kerana dalam kamus nombor 3 ni dia kata maknanya bertemu, to meet. Jadi bukanlah liqa' tu maknanya to meet. Liqa' tu maknanya kata terbitan dia. Jadi pertemuan. Jadi kita kembali balik pada teks kita. Ini garis pandu satu persatu lah. Jadi kita dah tahu ni maknanya pertemuan. Jadi saya yang digembirakan dengan pertemuan kawan saya semalam di kampung. Itulah makna ayat ni. Yang berdasar kepada makna tiap-tiap perkataan secara literal. Jadi ini kalau kita belum ada pengalaman untuk membaca ni, mungkin kita perlu masa sikit lah. Tapi kalau kita dah ada vocab, dah ada pembinaan kata dan pernah jumpa ayat begini, jadi kita akan lebih mudah lah.
Itu penting kita hafal wazan dia dan menghafal meningkatkan perbendaharaan kata. Jadi ayat ni bagaimana? Saya orang yang digembirakan dengan pertemuan sahabat saya semalam di kampung. Jadi kalau kita dah faham dah tu, jadi bahasa Melayu ni maksudnya apa? Maksudnya saya gembira lah. Saya gembira dengan perjumpaan kawan saya semalam di kampung. Jadi itulah makna yang kita boleh faham. Jadi itu bacaan yang tanpa baris akhir. Setiap perkataan kita dah tahu dah baris akhir. Baris ni sebut macam mana, perkataan tu sebut macam mana. Ana masrur biliqa sadiqi ams fi al-qaryah. Tapi nak menyebut baris akhir, kita aplikasikan satu kaedah ni, iaitu dalam ayat mesti ada tajuk penceritaan. Kena ada cerita tentang apa dan apa ceritanya. Jadi agaknya cerita pasal apa ni? Saya orang yang digembirakan dengan pertemuan sahabat saya semalam di kampung. Cerita pasal saya lah. Apa cerita saya? Yang digembirakan, saya gembira, itulah dia rukun ayat. Dan rukun ayat ni baris akhir ni kena baris depan, kecuali kalau perkataan tu memang tak berubah baris akhir ni, seperti ana memang tak berubah, jadi dia memang kekal sebutan dia ana saja. Jadi yang lain kalau baris akhir ni berubah, dia akan disebut dengan baris akhir ni baris depan. Jadi nak sebut ayat ni dalam baris akhir, kita sebut ana masrurun, saya gembira. Okey. Kemudian seterusnya B. Kita tahu B ni menyebabkan perkataan selepasnya baris akhir baris bawah. Bi liqa kena baris bawah hamzah ni, bi liqa'i. Tak boleh kata bi liqa'u ataupun bi liqa'a. Baik. Kemudian selepasnya ialah sadiqi. Jadi dua perkataan. Perkataan nombor 2 ni sadiq. Jadi ini kalau nak bahas dengan detail, sedetail-detailnya lah. Dua perkataan. Perkataan nombor 2 ni bukan sifat yang pertama. Jadi perkataan nombor 2 ni baris akhir ni kan baris bawah sadiq. Kerana ya ni ialah kata ganti nama. Jadi qaf ni nak baris apa? Sadiqi. Kerana apa? Dia bukan sifat bagi liqa, pertemuan. Kalau pertemuan yang pertemuan yang jarang-jarang, pertemuan yang besar, pertemuan yang kecil katakan, itu barulah dia jadi sifat. Tapi pertemuan sahabat, jadi sahabat ni bukannya sifat. Jadi kena baris akhirnya baris bawah. Di liqa'i sadiqi. Dan dua perkataan juga, dia perbahasan begitu dengan detailnya. Dua perkataan, yang kedua ni bukan sifat bagi yang pertama. Tapi yang kedua ni, ya tu menunjukkan saya, ganti nama diri pertama tu, saya. Tapi oleh kerana dia dalam bentuk satu huruf saja, dia tak berubah dah dia punya baris. Jadi automatik dia akan disebut sadiqi. Kalau apa keadaan pun dia akan sebut sadiqi, baiti dan sebagainya. Itu perbahasan yang detail lah. Tapi walau bagaimanapun kita lihat dua perkataan yang kita jumpa. Kalau yang kedua bukan sifat yang pertama, kena ingatlah kaedah ni, iaitu kalau perkataan nombor 2 bukan sifat bagi pertama, baris akhir ni kena baris bawah. Itu kaedahnya. Baik. Baik, sekarang ni dengan pertemuan sahabat saya, semalam amsi kalau kita sebut dengan baris akhir. Kemudian fi maknanya dalam. Kita tahu juga perkataan fi selepasnya baris akhir kena baris bawah. Jadi al-qaryati. Jadi kalau dah ada kaedah-kaedah ni, telah kita mantap menguasainya, kita boleh baca dengan betul. Tapi sebelum sampai ke pembacaan dengan pantas dan betul tu, kita mesti menguasai kaedah ni dengan sebenarnya. Jadi kalau orang yang boleh baca dengan cepat, katakan dia dah tahu dah kaedah ni. Ana masrurun, dia tahu dah kenapa sebut masrurun. Kemudian bi liqa'i, dia tahu kenapa sebut i ni baris bawah. Dan bi liqa'i sadiqi, kemudian qaf ni baris bawah, kenapa? Kemudian amsi, dia dah hafal lah bahawa kalau menyebut dengan penuh ialah sebutannya, dia akan dibariskan di baris bawah. Amsi fi dalam al-qaryati, kerana kampung ini al-qaryah terletak selepas fi. Jadi dia kaedah-kaedah tu telah bermain di kepala dia. Di peringkat awal mungkin susah lah, pasal kita nak aplikasikan kaedah tu dan nak menyebut dengan betul. Jadi kemungkinan mengambil masa lah. Tapi kalau kita dah biasa, nanti kita akan boleh sebut dengan pantas. Itu ialah cara untuk membaca teks ni, membaca ayat ni dengan baris akhir. Tapi kalau tak nak baca dengan baris akhir pun boleh.
Jadi bukan satu kesalahan. Jadi kita boleh baca ana masrur bil liqa, matikan semua, sadiqi ams fi al-qaryah. Cukup dah. Orang dengar pun dia faham dan kita baca pun selesa. Tapi ini ialah pembacaan tanpa baris akhir yang dipanggil di antara istilah digunakan bahasa akademik. Kerana baris yang berbaris akhir ni di bahasa klasik tinggi sikit lah, kerana kita kena tahu semua kaedah tu dan aplikasi dia supaya kita boleh baca dengan menyebut baris akhir dengan betul. Jadi itulah contohnya. Jadi ana masrurun biliqa'i sadiqi amsi fil qaryati, dengan bacaan dengan baris akhir. Baik. Jadi saya rasa ni akan insya-Allah saya akan macam biasalah kita akan postkan dalam YouTube, dan kalau perlu dilihat semula bolehlah dilihat dan untuk mengulang-ulang supaya kita boleh mantap perbahasan ni. Baik, kemudian tu kita teruskan ke ayat yang nombor 2. Tapi sebelum tu kalau ada soalan saya buka untuk perbincangan ya. Saya akan allow to unmute themselves. Kalau ada nak bincang, siapa nak tanya ke tentang ayat pertama ni ya. Kalau tak ada, kita sambung ayat kedua. Kerana begitulah sekarang ni dah sampai ke satu tahap perbincangan yang berterusan iaitu selebih banyak kita dapat kita dapat pendedahan, lebih mantap penguasaan bahasa Arab tu. Ayat nombor 2 pun sama juga kaedahnya, iaitu kalau kita dah tahu makna perkataan, kita boleh agak lah. Tapi kalau tak tahu, kita kena cari 3 huruf dasarnya supaya kita rujuk pada kamus. Jadi kita lihatlah satu persatu ya. Jadi ini kena tengok dalam kamus. Nampak ada ta marbutah di akhir, ini menunjukkan perempuan lah ni. Okey. Ini kena tahu rujuk, kena tahu wazan. Ini pun kena tahu wazan. Fi ni tak perlu, pasal dah tahu maknanya dalam. Ini pun dah selalu kita sebut lah, musabaqah. Dah tahulah maknanya. Iaitu pertandingan. Kemudian, ini pun dah selalu sebut juga tilawah. Tilawah maknanya apa? Bacaan. Jadi pertandingan, bacaan. Ini Al-Quran pun dah selalu sebut. Hanya masalah sekarang nak sebut pada akhir ni macam mana tilawatu ke tilawata ataupun tilawati. Itu perbincangan kemudian sikit lah. Kemudian fi dalam, kemudian asy-syahr. Asy-syahr ialah tak tahu kena cari dalam kamus, shin ha ra. Ini bukan wazan 5. Asy-syahr maknanya bulan. Kemudian al-qadim kena rujuk pada kamus. Jadi adalah beberapa perkataan yang kita perlu rujuk pada kamus untuk melihat maknanya. Dan kalau kita dah tahu makna perkataan pun, kita perlu juga merujuk kepada kamus supaya kita lebih mantap lagi tentang perbahasan makna musabaqah tu macam mana. Baik, jadi satu persatulah kita lihat pada kamus. Pertamanya begini nak cari wazan dia dulu. Dia wazan apa ni? Nak sebut macam mana? Kalau tahu wazan, kita boleh sebutlah. Jadi kita kena tengok carta kita. Tapi kalau kita dah hafal, kita boleh automatik lah. Maksudnya kita kena buang ta marbutah tu. Kerana dia ialah tambahan. Dia ialah tambahan untuk menunjukkan perempuan. Jadi tinggallah. Jadi kalau kita boleh panjangkan sikit ni. Tinggallah ta, alif, lam, ba. Yang mana kat ni yang sesuai? Ni ialah kata nama. Kerana dia ada ta marbutah di akhirnya. Dia ialah kata nama. Jadi nampak gaya kalau kata nama dia sama ada salah satu daripada sini lah. Kerana telah berlaku kata kerja. Sedang berlaku pun kata kerja, telah berlaku, sedang berlaku kata kerja. Yang tiga ni, pelaku, yang dilaku dan kata terlibat adalah kata nama. Jadi mana satu kat ni yang paling sesuai? Jadi kalau dah hafal kumpulan pertama, nampak jelas lah. Itu fa'il, talib. Oleh kerana kita dah bincang dah, untuk menunjuk pada perempuan, letak ta marbutah, talibah. Yang lain tak sesuai, kerana dia mula dengan mim. Mufa'il, mufa'il, muf'il, mutafa'il, mutafa'il, tak sesuai. Dia nampak gaya, inilah dia. Jadi, apakah 3 huruf asalnya? Daripada fa'il, iaitu talib, jadi ta, lam, ba. Jadi, tengok makna, apakah makna ta, lam, ba. Kemudian, kita akan lihat makna, kita tak cari makna kata kerja telah berlaku ataupun sedang berlaku. Tapi pelakunya, mesti dari pen sesuatu lah. Pen, talaba. Pen apa tu ya? Jadi, kita tengok dalam kamus. Ta, lam, ba, apa maknanya? Jadi, kita buka kamus. Carilah ta, lam, ba. Baik, ta, lam, ba. Jadi tengok entry dia yang pertama maknanya apa. Okey.
Ta lambat. Talab kata dia telah berlaku, telah sesuatu. Yatlub kerana dia menunjukkan you di sini. Wazan ni yaf'ul. Jadi ini dalam kurungan ni maknanya talab ataupun matlab. Apa maknanya to look, to search. Jadi yang paling sesuai kita cari yang paling sesuai. To look, to search, boleh to request, to seek. Yang paling sesuai sini search lah. Ini berdasar pada pengalaman. At-talib itu maknanya orang yang mencari. Jadi orang yang menuntut. Jadi kita nak terjemahkan, kita ada penuntut. Tapi kalau ada ta marbutah ni, penuntut perempuan. Okey, jadi dah tahulah maknanya. Berdasar pada wazan 5 tu, pelaku iaitu penuntut. Jadi kita tengok teks kita balik. Jadi at-talibah. Jadi penuntut perempuan itu. Jadi kita tak boleh terjemahkan, kena ingat semula. Tak boleh terjemahkan seorang penuntut perempuan. Kerana apa? Dia ada alif lam. Ini kena ingatlah kaedah ni. Kalau perkataan tu ada alif lam, kita tak boleh nak terjemahkan dia dengan makna seorang ataupun penjodoh bilangan satu. Disebut di perkataan tu. Baik, penuntut perempuan itu. Apa dia? Ini nampak kan, inilah cerita tentang dia. Penuntut perempuan itu, jadi dah kalau dah ada pengalaman, kita dah tahu lah cerita tentang penuntut perempuan itu. Jadi baris akhir ni kenalah baris depan. Jadi boleh terus sebut at-talibatu. Kita nak cari ni je. Ada sesuatu dalam pertandingan baca Quran pada bulan ia pun inilah al-qadi maknanya apa. Baik, sekarang nak cari yang ni pula perkataan kedua. Penuntut perempuan itu apa cerita dia? Nak sebut macam mana ni? Kita kena tulis balik dalam carta kita. Kalau carta tu ada dalam kepala kita, kita boleh testing dia. Mana satu yang paling sesuai. Baik, bentuk dia begini. Dan kita tahu yang mula daripada ta ataupun ya, yang kita dah tahu kata sedang berlaku dia mula pada ya dan boleh digantikan dengan sama ada ta untuk menunjukkan perempuan, kalau hamzah menunjukkan saya, kalau nun menunjukkan kami. Itu dalam dalam pecahan pada kata sedang berlaku. Jadi di sini kita tahulah dia ta ni sebenarnya boleh ya. Kalau ya, dia lelaki. Dia kena cari manakah dia sedang berlaku yang sesuai melambangkan bentuk ni, supaya kita boleh sebut dulu. 5 huruf. Di sini ada 5 huruf. Sini 4. Yaf'al 4 huruf. Ini yufa'il pun ada sabdu. Yufa'il ada alif. Dia scroll lagi mana dia yang paling sesuai. Yuf'il pun 4 huruf je. Yang ni yatafa'al 1, 2, 3, 4 ada sabdu, tak kena juga. Ini yatafa'al ada alif, tak kena juga. Yang ni yanfa'il ada nun ditambah ni, asalnya fa'il lam ditambah nun sini tak ada nun. Tak kena juga. Scroll lagi. Yafta'il. Nampaklah. Ni lah agaknya. Ya tu ditambah. Asalnya fa dan ta pun ditambah. Jadi ni sini nampaklah yang tambah tu. Ta tu ditambah. Menggantikan ya. Kemudian shin. Kemudian ada ta di sini. Jadi tak boleh dicolorkan ya. Jadi ta pun ditambahkan. Jadi kita pun dah nampaklah 3 huruf asal ni mana, supaya kita cari dalam kamus. Kalau kita lihat sini, kita nak cuba samakan dengan pattern ni. Ini merah. Nampaklah ya. Tafta'il, tashtarik. Kita boleh sebut berdasar pada baris dia. Tashtarik. Tapi kalau dah hafal semua ni, kita boleh sebut lah. Ishtarak, yashtarik, mushtarik, mushtarak, ishtirak. Ini tashtarik. Dia dah nampak. Apa 3 huruf asalnya? Shin, Ra, Kaf. Dan dia ialah kumpulan ke-8. Jadi kita buka kamus. Shin, Ra, Kaf apa maknanya? Kerana perkataan ataupun ayat kita ialah pelajar perempuan itu, apa dia? Ini makna kita tahu ni. Buka kamus. Iaitu Shin, Ra, Kaf. Shin, Ra, Kaf. Apa makna Shin, Ra, Kaf? Dan kita nak cari yang nombor 8. Shin, Ra, Kaf. Yang nombor 8 apa makna dia? Oops. Okey, Shin, Ra, Kaf. Ini syarik. Yashrak maknanya apa? To share, participate, bla bla bla. Yang kita nak tengok nombor 8, kita kena scroll lagi. Scroll. Ini nombor 4. Ini nombor VI. Ini nombor 6. Ini nombor 8. VII. I. Ada 3 I. Jadi itu dalam Roman lah.
To enter into partnership, to cooperate boleh, to participate. Nampaklah. Pasal ayat kita apa dia? Pelajar itu sesuatu dalam pertandingan bacaan Quran. Jadi nampak kali inilah yang paling sesuai. To share tak kenalah. Take part mungkinlah to take part, contribute ke. Tengok keadaan. Jadi nampak kali inilah dia. To participate. Jadi kita dah tahu lah makna participate itu. Apa maknanya? Ialah mengambil bahagian. Di sebutan ni tashtarik. Okey. Dah tahu dah makna tu, jadi kita bolehlah baca dengan, setelah kita hafal wazan tu, wazan ni iaitu tafta'il, jadi kita boleh baca tashtarik. Jadi at-talibah tashtarik fi dalam musabaqah. Jadi musabaqah ni pun kita dah tahu maknanya, pertandingan. Tilawah pun dah tahu maknanya. Al-Quran, iaitu Al-Quran fi dalam asyhar bulan al-qadim. Al-Qadim maknanya apa? Yang sesuatu yang melakukan perbuatan qaf dal mim. Jadi qaf dal mim tu kita nak cari dalam kamus, kita dah tahu sebut dengan talib, wazan dia sama lah. Cari dalam kamus apa makna qaf dal mim. Jadi kita boleh cari di sini qaf dal mim. Apa makna qaf dal mim? Iaitu qaf dal mim to come, yang mendatang. Jadi yang datang lah maksudnya bulan depan, itu je lah. Jadi at-talibah tashtarik, pelajar itu, pelajar perempuan itu mengambil bahagian dalam pertandingan membaca Al-Quran dalam bulan depan. Dia dah tahu makna tiap perkataan ni, kita bolehlah ubah dia menjadi ayat yang lebih sesuai. Jadi itulah gambarannya. Jadi saya rasa kita kurang ni seminit. Jadi saya rasa terpaksa berhenti di sini, dan insya-Allah kalau kita sambung akan datang, nanti kita akan ulang sikit lagi sebelum kita masuk pada ayat yang seterusnya. Jadi kita berhenti dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.